Bismillahirrahmanirrahim. 1.0 Pengenalan tasawuf. Dalam tugasan ini, tasawuf ialah disiplin Islam yang menekankan penyucian hati dan akhlak. Dan dalam tugasan ini juga kami mengkaji berlaku salah faham dalam masyarakat terhadap tasawuf dan tarikat. Dan dalam tugasan ini juga kajian bertujuan menjelaskan tasawuf menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Terusnya 2.0 Objektif kajian. Yang pertama, dalam tugasan ini objektif kajian kami adalah menganalisis salah faham umum terhadap tasawuf. Dan yang kedua, menjelaskan kedudukan tasawuf dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Seterusnya 3.0 Kaidah kajian. Dalam tugasan kami ini, kaidah kajian yang kami gunakan adalah yang pertama menggunakan pendekatan kualitatif, dan yang kedua analisis dokumen, buku jurnal dan sumber ilmiah, dan yang ketiga adalah carian internet melalui pangkalan data akademik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirajuddin Bisubur, nombor matriks BQ251-60223. Hari ini saya ingin menerangkan sedikit tentang salah faham umum terhadap tasawuf mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, yang pertama ialah tasawuf disalah anggap mengajarkan penyatuan makhluk dengan Tuhan. Di sini anggapan bahawa ia mengajarkan penyatuan makhluk dengan Tuhan sama ada melalui konsep Baptism atau hulul, yakni dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Fahaman ini jelas bertentangan dengan akidah tauhid dan yang menegaskan bahawa Allah SWT dan makhluknya adalah dua hakikat yang berbeza secara mutlak. Allah adalah Khalik, manakala manusia kekal sebagai hamba tanpa sebarang unsur penyatuan zat. Okey, yang kedua iaitu tasawuf dianggap mengabaikan syariat. Anggapan bahawa tasawuf mengabaikan hukum hakam syariat dan hanya menekankan aspek kerohanian semata-mata. Sebenarnya mengikut pegangan yakni Ahli Sunnah wal Jamaah, tasawuf yang sebenar tidak boleh dipisahkan daripada syariat Islam, yakni ianya sentiasa berjalan selari dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang ketiga iaitu tasawuf disamakan dengan ajaran sesat dan khurafat. Sesetengah menganggap amalan tasawuf seperti zikir berjemaah atau wirid tertentu sebagai bid'ah, sedangkan ia adalah amalan yang dianjurkan jika menepati sunnah dan tidak bertentangan prinsip agama. Okey, yang keempat iaitu tasawuf dianggap menolak dunia usaha. Ada juga tanggapan bahawa tasawuf mengajarkan umat Islam menjauhkan diri daripada kehidupan dunia dan pasif dalam usaha. Sebaliknya, mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Konsep zuhud dalam tasawuf bukan bermaksud meninggalkan harta atau pekerjaan, tetapi menekankan agar cinta terhadap dunia tidak mendominasikan hati. Okey, seterusnya tasawuf disempitkan hanya kepada zikir dan wirid. Persepsi ini membuatkan sesetengah orang beranggapan bahawa ia tidak relevan dengan kehidupan seharian. Padahal menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah juga, tasawuf sebenarnya merangkumi keseluruhan kehidupan seorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzat Surya bin Kamar Zaman, nombor matriks BQ251-60230. Hari ini saya akan membincangkan tentang kedudukan tasawuf dalam Al-Sunnah, iaitu 5.0. Jika kita lihat kedudukan Al-Sunnah, tasawuf dalam Al-Sunnah ni ialah dia sangat penting dan berhubung kait rapat dengan konsep ihsan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril. Tasawuf memiliki prinsip yang kuat dalam ajaran Nabi Muhammad SAW dan memiliki kedudukan yang sah dan kuat As-Sunnah selama mana ia terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita dapat melihat dari segi pengertian sebenar tasawuf, iaitu merupakan satu pencapaian darjat ihsan yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, iaitu yang bermaksud ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Dan seterusnya,
Jadi yang seterusnya ialah 5.1.1 yang membincangkan tentang tujuan tasawuf dengan al-sunnah. Jadi tasawuf ialah penghayatan batin syariat dan mesti berteraskan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau juga menegaskan bahawa tasawuf ini mempunyai kedudukan yang rapat dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh dipisahkan daripada keduanya. Beliau menegaskan juga bahawa tasawuf yang sebenar ialah jalan yang berdiri sendiri tetapi merupakan penghayatan batin terhadap syariat Islam. Dan seterusnya beliau juga menegaskan bahawa tasawuf bukan bid'ah atau terpisah daripada ajaran as-sunnah. Sebaliknya, ia merupakan jalan praktikal untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh, baik dari segi ibadah lahiriah maupun pembangunan rohani dalam hati. Tasawuf juga membantu manusia mengembangkan kesedaran diri. Ada juga daripada menurut Imam Ghazali, tazkiyatun nafs ni adalah penyucian jiwa dari sifat tercela. Jadi jiwa yang cenderung kepada hawa nafsu kejahatan perlu dikawal melalui disiplin dan pengawalan diri. Jadi ada hadis yang saya sertakan di dalam portfolio tersebut, iaitu ala wa inna fil hasada mudghatan idza salahat salahat hasadu kulluhu wa idza fasadat fasada hasaduhu kulluhu ala wa hiya qalb. Hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya kat sini, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka seluruh tubuh akan jadi baik. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, iaitu itu ialah hati. Hadis ini menekankan bahawa hati adalah pusat segala amal dan tingkah laku manusia. Hati bersih dan ikhlas akan memandu kita kepada seluruh perbuatan dan perkataan dan juga hubungan manusia ke arah lebih baik ataupun kebaikan. Dan yang seterusnya ialah 5.13 tujuan tasawuf dengan as-sunnah. Jadi yang pertamanya ialah membersihkan hati dan memperbaiki akhlak daripada sudut akhlak yang baik, akhlak yang hasanah, contohnya macam sabar, ikhlas dan sebagainya. Dan di situ di bawah poin tersebut dia menanamkan sifat ikhlas, sabar dan tawakal. Ikhlas, sabar dan tawakal. Tawakal, kita tawakal kepada Allah. Sifat ikhlas ni daripada ikhlas dalam segala perbuatan dan sabar menempuh keadaan. Dan seterusnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap manusia perlukan role model yang baik, iaitu yang paling terbaik ialah Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya mengimbangkan ibadah zahir dan rohani. Dapat mengimbangkan ibadah yang fardu ain, dapat mengimbangkan ibadah yang boleh dikatakan ibadah yang wajib dilakukan, dan ibadah yang sunat boleh bezakan, boleh imbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Azim bin Nazir Hamdi dan memegang kad matriks BQ 5110191. Tajuk yang kami dapat adalah salah faham terhadap tasawuf, analisis berdasarkan perspektif ahli al-sunnah. Fokus menganalisis salah faham umum terhadap tasawuf serta menjelaskan kedudukannya dalam ahli al-sunnah. Rumusan yang kami dapat adalah tasawuf menurut ahli sunnah wal jamaah merupakan disiplin ilmu Islam yang sah dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, khususnya melalui konsep ihsan. Salah faham terhadap tasawuf dan tarekat berpunca daripada kekeliruan istilah, salah tafsir, serta penyelewengan segelintir pihak, sehingga tasawuf sering disalah anggap sebagai ajaran menyeleweng. Hakikatnya tasawuf yang sebenar tidak terpisah daripada tauhid dan syariat Islam. Tasawuf memainkan peranan penting dalam tazkiyatun nafs dan pembentukan akhlak muslim. Ia juga berfungsi sebagai pelengkap syariat melalui penyucian hati, pengawalan hawa nafsu, dan penghayatan ibadah secara ikhlas. Yang terakhir adalah pemahaman tasawuf yang tepat mampu melahirkan individu dan masyarakat muslim yang seimbang, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.